Disolah slow. Nak lagi disolah apa tu mulut ni. Matilah Sumayyah. Itulah wanita pertama yang mati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adina li bi dzikri. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan ruh kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita, dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa hamil al-Quran wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannata wa na'imah. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat dan kami dapat hafal 30 juzuk Quran. Ketika kami mati kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati kami diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah rahmatnya pada malam ini. Kita sama-sama diberi peluang oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, duduk di dalam majlis ilmu. Dan pada malam ini saya akan bawa satu tajuk, iaitu keimanan keluarga Yasir dan Sumayyah bin Khayyar. Cerita keluarga Yasir dan Sumayyah ini berlaku ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Yasir, iaitu dia ni asal daripada Yaman. Dia asal daripada Yaman, kemudian dia berhijrah ke bumi Makkah, Makkatul Mukarramah. Dan kemudian apabila dia berhijrah ke Makkah, maka dia bertemu dengan satu wanita yang bernama Sumayyah bin Khayyar. Dan kedua-dua mereka ini, asalnya Sumayyah ini adalah hamba kepada Abu Huzaifah Al-Mughirah. Ini hamba. Kemudian apabila Yasir datang ke Mekah, kemudian Abu Huzaifah kahwinkan mereka dua orang ni, iaitu dengan Yasir. Bila dia kahwinkan, setelah itu Abu Huzaifah memerdekakan Yasir dan juga Sumayyah. Jadi mereka ni bukan jadi hamba dah. Dan mereka ni hidup dalam keadaan aman damai, dalam keadaan yang mana mereka ini bukan jadi hamba dah, jadi macam orang biasa. Cuma miskin, masih lagi miskin, masih lagi dalam keadaan kita kata tak kaya lah, boleh hidup. Kemudian apabila menikahnya dua orang ni, iaitu Yasir dengan Sumayyah ni, nikah dua orang ni, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada Yasir dan juga Sumayyah seorang anak lelaki yang dinamakan dia dengan Ammar bin Yasir. Apabila dua orang ni nikah, kemudian boleh anak,
Apabila boleh anak, mereka menamakan anak mereka dengan Ammar. Dalam keadaan kemudian ketika itu Islam ni masih lagi dalam keadaan tak ramai lagi orang yang masuk Islam. Orang pertama yang masuk Islam iaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Yang mana ketika Nabi SAW diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu pertama turun iaitu Iqra. Bila turunnya wahyu pertama, Nabi rasa takut apa semua. Kemudian lepas pada tu, Nabi ketika itu berumur 40 tahun, Nabi mula dilantik sebagai Nabi dan Rasul, dan ketika itu Siti Khadijah binti Khuwailid lah orang pertama yang masuk Islam. Dalam keadaan gitu, masyarakat Mekah ketika itu masih lagi kafir, masih lagi dalam keadaan kafir Quraisy, ramai lagi orang kafir Quraisy. Orang tak masuk Islam tu ramai lagi. Hanya beberapa orang saja. Tak lama kemudian Allah pilih seorang anak yang masih lagi muda iaitu bernama Ammar ini. Dia pun dengar cerita bahawasanya Islam itu indah. Kemudian dia pun pergi jumpa dengan satu tempat yang nama Abu Arqam. Pergi tempat dia tu, dia ketuk pintu. Kemudian dia dengar cerita daripada Nabi SAW sendiri berkenaan dengan Islam, dan selepas itu maka masuklah Ammar bin Yasir dalam Islam, memeluk Islam. Dia pun peluk Islam, baliklah dia ni ke rumah. Dia ceritakan kepada ayah dia iaitu Yasir dan juga mak dia iaitu Sumayyah. Hari ini bapa saya bawa cerita ni, kita nak supaya kita tahu cerita yang berkaitan dengan kisah Isra' Mi'raj, yang mana Nabi SAW Isra' daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit, kemudian dia turun balik dalam keadaan dia tengok dalam syurga itu lagu mana? Istananya Sumayyah dan istananya Yasir, istananya Ammar bin Yasir. Jadi kita nak tengok cerita ni, kita nak ambil kisah bagaimana perjuangan mereka ini nak dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mudah. Apabila dia balik, keluarga ayah dia ni terima Islam. Ketika itu Abu Huzaifah mati dah. Yang maula ataupun yang kata majikan dia lah. Majikan dia dulu orang panggil tuai dia. Tuai dia mati dah, tapi tuai dia ni sempat memerdekakan dia, dan tuai dia ni layan molek Abu Huzaifah, layan molek Ammar bin Yasir, layan molek Yasir, dan layan molek isterinya Yasir itu Sumayyah. Layan molek. Kemudian apabila mereka semua ni, tiga beradik ni masuk Islam, dan ketika itu ada lagi yang masuk Islam. Siapa dia? Nabi SAW naik langit, tengok dalam syurga, dia tengok sendiri buah-buah dalam syurga, dan dia tengok sendiri istana-istana dalam syurga, dan Nabi SAW dengar sendiri tapaknya selipar Bilal bin Rabah. Nabi dengar sendiri tapak selipar, dan Nabi tengok sendiri lagu mana Sumayyah itu istana dia, lagu mana istananya Yasir, lagu mana istananya Ammar. Itu Bilal bin Rabah, orang-orang yang diseksa ketika itu, dan ramai lagi umat Islam yang diseksa ketika itu. Maka apakah penyelesaian? Orang ni tak puas hati. Siapa dia tak puas hati? Iaitu Bani Makhzum. Hari ni kita ingat nama dia ni, kita ingat siapa kelak ni, dan kita akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Bani Makhzum inilah yang menyeksa, yang menyebabkan kematian orang-orang Islam ketika itu. Bani Makhzum. Dia pun panggil tiga beranak ni. Panggil tiga beranak. Di dalam tengah padai panas yang panas ni, dia seret tiga beranak. Bukan seorang dia seret dah.
Jangan kita bayar seorang ni, orang seret dia orang ni. Ramai Bani Makhzum. Daripada Bani Makhzum ni mudah kita nak faham. Golongan-golongan. Kita kata orang kampung lah. Orang kampung Bani Makhzum ni eret belaka. Sebab orang tahu bahawasanya Ammar bin Yasir dan juga Sumayyah, 3 beranak ni masuk Islam. Maka dia seksa. Dia panggil eret kawan ni dalam keadaan Yasir ini dipecah baju mereka. Pecah baju seret. Eret. Tengah pada pasir ni. Kalau kita ambil pasir lah. Tengah panah tu, kita tak tangan. Atas tangan kita. Oh, boleh melecur. Jangan ambil pasir biasa. Tangan saya ni baru kena radiator. Air radiator, ya Allah, panas tak boleh cerita gini. Tu baru panas air ya. Ni bukan panas lagi, pasir. Panas pasir. Di tengah-tengah padai pasir. Eret ni 3 beranak ni. Dalam keadaan, mu tengok aku tengok mu tengok aku. Bini dia tengok suami dia. Suami dia tengok bini dia. Dan mereka dua suami isteri ni. Tengok anak mereka ditarik. Tarik. Dan ditarik sampailah tengah padai pasir yang panas ini. Maka start situ mereka mula diseksa. Dipiak, dipukul. Ada sepak muka, ada jijak atas dada, ada sepak kaki, sepak belakang. Tak ketinggalan siapa yang belum Islam ketika itu, mereka akan menyeksa 3 orang. Dan orang Islam lain cuma saya fokus 3 beranak. Mula tengah panah ni kan. Nak dahaga air. Rasa dahaga air ni, mereka tak boleh air. Kering tekak. Tapi mari sini ada air. Tak ada nak kering tekak. Mereka ni siapa kering tekak. Kering tekak ni tak boleh nak buat apa. Diseksa, ditanya. Mu keji Muhammad, mu caci Muhammad dan mu pujilah Allah wal Uzza. Berhala Allah wal Uzza. Dia tak cara. Masih lagi dia kata, aku beriman dengan Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Cuba bayangkan mereka bertiga ni. Kalaulah zaman kita sekarang ni, kita ada Quran dah. Kita ada dah role model orang-orang yang mana mati syahid. Mereka ini ketika itu tak ada seorang pun mati syahid zaman dia. Tak ada seorang pun mati syahid. Betapa kuatnya hati mereka itu. Mereka diseksa dalam keadaan tak puas hati lagi. Dah seksa ni, tak ambil batu ni, letak atas dada. Batu ni pula bukan batu yang sejuk, batu yang panas. Letak atas dada. Kenalah kita jamuh kereta kita ni, kalau kita letak tengah panas, letak je tangan kita rasa lagu mana. Ataupun tengah-tengah panas tu, esok pagi pukul 12 tengah hari pergi jamuh tak tu, tengah jamuh tak. Tengah tak. Rasa lagu mana? Ni dia angkat batu ni letak atas dada. Yasir tengok Ammar, anak dia. Ammar tengok mak dia. Allahu Akbar. Lagu mana perasaan? Maka tak puas hati lagi. Dia ambil lagu mana? Dia ambil. Dia panggil apa? Api ni. Ambil api ni. Kemudian api ini dia buat mari. Dia letak di layar ke dia ni. Di hadapan matanya Sumayyah, seorang wanita. Bukan lelaki, orang wanita. Orang puan. Ambil api dilayur depan mata. Sehingga kan dalam athar diceritakan Sumayyah ketika itu buta mata. Layu api. Allahu Akbar. Jika saya baca cerita ni, saya dengar cerita Sumayyah, kita rasa Allahu Akbar. Lahir dari rasa hati kita. Kalaulah ada anak kita nanti depan hari, kita nak menamakan anak kita dengan nama yang comel, Sumayyah. Kalau ada kalangan kita ni yang ada nama anak dia ataupun cucu ataupun saudara dia yang bernama Sumayyah,
cerita tentang Sumayyah ni lah. Macam mana cerita tentang Sumayyah? Tak puas hati lagi. Apabila dilayurkan mata ni, mereka ni hampir buta ni, Sumayyah buta, dia tengok Sumayyah buta. Ha, nak ke mana? Ni, buta dah bini mu ni. Nak masuk Islam ke tak ni? Nak keluar daripada Islam ke tak ni? Ditanyanya suami. Tetapi Sumayyah tetap kata, aku akan beriman dengan Rabbu Muhammad, Tuhan Muhammad. Dan suami dia lagi kuat. Dah bini dia kena seksa lagu ni pun masih lagi kuat, dia lagi kena kuat. Tak padai dengan ni lagi, mari Abu yang digelar sebagai Abu Hakam. Dulunya digelar sebagai Abu Hakam. Tak ada siapa lagi. Sebelum mereka siapa ni, Nabi SAW lalu. Saya lupa cerita ni. Nabi SAW lalu ni. Dia tengok 3 beranak ni diseksa dengan api. Tapi Nabi tak boleh nak buat apa. Nabi tak boleh nak tarik marilah. Sebab Nabi tak ada kuasa. Nabi masih lagi dalam keadaan dia tidak berkuasa apa-apa. Ketika itu Nabi SAW baca ayat Quran. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kama kunta nar ali Ibrahim. Seperti mana, hei api, mu jadi sejuk dan selamat seperti mana mu sejuk dan selamat kepada Ibrahim alaihissalam. Jadi api itu sejuk sebentar. Dan ketika itu Nabi SAW mendoakan kepada keluarga Yasir ini, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir. Sabar. Kerana engkau telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga. Allah janjikan mereka syurga. Oh, lagi semangat Sumayyah, lagi semangat Yasir, lagi semangat anak dia Ammar bin Yasir. Semangat. Bila dia semangat, tak lama kemudian orang sekeliling tanya, lagu mana Yasir? Lagu mana Sumayyah? Saya dia, anak beranak dia lagu mana? Keluar daripada Islam kau? Maka Syekh Bani Makhtum ni kata, dok lagi tu. Nak kena seksa lagu mana lagi? Nak kena seksa lagu mana lagi supaya mereka ini keluar daripada agama Islam. Maka mari seorang yang dulunya digelar sebagai Abu Hakam. Siapa Abu Hakam ni? Dia ni adalah orang yang mana ketika waktu sebelum Islam datang, kalau ada majlis-majlis penting, mesyuarat penting ni, Abu Hakam masih lagi muda. Orang tanya pendapat dia. Ni nak buat gana? Ni nak buat gana? Dia tanya Abu Hakam. Sebab dia ni bijak. Sebab itulah digelar dia sebagai Abu Hakam. Tetapi ketika marinya Abu Hakam ini, orang bijak saat ni, dia tak puas hati kepada Nabi Muhammad SAW. Mari-mari dia tengok Sumayyah. Dia kata apa? Sumayyah, kejilah, cacilah Muhammad. Cacilah Muhammad dan pujilah Allah Tawal Uzza. Sumayyah buat kan? Ya, dia ludah ke kawan tu. Dia ludah kepada Abu Hakam tadi. Apabila dia ludah kepada Abu Hakam tadi, Abu Hakam ni tak boleh mikir, emosi. Apabila dia emosi dia ni, maka dia ambil api, dia ambil macam lembing gini, dia letak dalam api lembing tu sehingga lembing tu panas. Dia tengok, dia pergi cucuk dada kahwin. Cucuk dada siapa? Sumayyah. Orang puas, bukan orang lelaki. Katanya dia dulu ni cidik, akhir sekali jadi bodoh, digelar sebagai Abu Jahal. Cocok sini, cocok sini, cocok sini. Lagu mana? Nak keji Muhammad ke tak? Nak puji Allah Ta'ala Uzza? Lagi dia kata, aku masih beriman dengan
Rabbu Muhammad, Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok siapa petahak kini ni wanita ni. Kalau kita zaman lah ni lagu mana? Orang-orang puas kita ni boleh lawan ke tak? Boleh ke tak sekarang ni perjuangan sebagai seorang wanita? Boleh tak? Kalau lah ni boleh tentu manja. Orang-orang kita lah ni, wanita-wanita kita ni lah ni manja. Orang lelaki pun semua manja. Sikit-sikit enggak. Orang puan, nak balik rumah mak lah. Atas saya rumah mak lah mudah. Manja. Sikit-sikit balah sikit-sikit. Sakit sikit enggak manja. Manja tu kak manja. Tak ada kekuatan. Sebab itulah kena cerita tentang cerita Sumayyah ni. Lagu mana kekuatan dia? Kekuatan Sumayyah yang menggegarkan dunia tentang cerita dia. Maka dia tak puas hati lagi. Lah kali dia apa? Dia buat. Dia panggil kawan ni, Sumayyah ni. Dia ikat di tengah-tengah pada pasir. Di tiang ni dia ikat. Kemudian dia ambil lembing tu, dia sola. Masuk ke kemaluan wanita. Masuk tu. Sola. Mati lalu kau. Ya. Bukan seminit nak mati. Sola sikit. Lagu mana? Nak masuk Islam, nak keluar Islam kau ni? Nak keluar tak? Aku beriman kepada Rabbu Muhammad. Tu sola lagi. Sola lagi. Bayangkan kematian Sumayyah binti Khayyat ni. Bukan mudah tuan-tuan. Kalau tidak ada pengorbanan dia hari ini, nescaya kita hari ini kita tidak akan dapat mengecapi Islam. Kita tak akan kenal macam mana erti pengorbanan ni. Dia solat slow. Nak lagi. Dia solat. Apa tu ke mulut ni. Matilah Sumayyah. Itulah wanita pertama yang mati. Dia tanya bini dia, atuk laki dia. Lagu mana? Nak keluar ni. Ni, aku tunggu solat ni. Allahu Akbar. Lebih pada binatang Abu Jahal. Jahat tak jahat? Gini berlaku, lah ni berlaku ke tak? Ada berlaku. No. Di Israel sana tu lagu mana? Kita ada tawanan kita, tawanan daripada mujahidin kita ni, mereka tawan, mereka buat jadi tebusan, buat masuk jadi tebusan orang-orang Israel ni, dijaga molek. Siapa masuk nak tukar ni, nak tukar gati ni, hak daripada tebusan sana nak tukar tebusan sini ni, siapa kau tebusan daripada Israel, orang-orang Israel? Puji askar-askar mujahidin daripada Palestin kita. Puji, dia kata bagus, jaga molek. Tapi apa yang Israel buat kepada kita? Apa yang dia buat kepada kita? Dia bunuh anak-anak kita, anak-anak kecil kita, baby yang bunuh, wanita-wanita dibunuh sana. Tanpa ada perik kemanusiaan, tak ada rasa gapo-gapo. Dan kita kena rasa terima kasih pada mereka yang buat apa saja yang menyebabkan hari ini menunjukkan rasa iman kita kepada orang-orang yang berada di Palestin. Di antara contohnya, kita buat boykot tu. Boykot McDonald's-nya, boykot benda-benda daripada Israel. Siapakah McDonald ni buat kenyataan ngisah. Dulu gak ketua Israel Benyamin yang tayu tu, dia kata, aku tak kisah dengan orang Islam. Apabila dia buat boykot, orang Islam ni boykot, tak ada semata, aku buat aja. Percuma gitu gini, lah kali mari beli pula. Dia anggap kita seperti anjing. Yang mana beri makan, lepas tu dia pergi jauh, nyalok orang, nyalok kita, lah kali lapar beri makan, beres selesai. Tapi kita kena rasa syukur. Kita ucapkan tahniah kepada diri kita. Disebabkan kita betul-betul boykot, maka tergugatlah ekonomi mereka. Jadi kita kena rasa syukur. Ini perjuangan kita. Bukan perjuangan yang sikit, perjuangan yang besar. Kemudian apabila
suami dia tengok isteri dia dicocok gitu, ya Allah, kita kalau bini kita depan mata kita, bini kita kena tarik telinga korang, kita nak marah, tak boleh nak cerita. Nak buat lagi, nak buat lagi, kena buat lagi. Lah lagi tak apa aku dengar ke apa mu nak royak. Tapi suami kepada Sumayyah ini, Yasir, dia terus kuatkan iman dia. Jangan sabar baik. Tak apa baik. Ingat kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, kerana Allah telah menjanjikan kepada kita jannah, syurga. Allahu akbar, hebat. Maka matilah keluarga Sumayyah. Mati ya Sumayyah. Itulah wanita pertama yang mati. Yang wanita ini mati dalam keadaan syahid. Tak ada lagi wanita sebelum ini yang mati syahid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman itu tak ada lagi orang yang mati syahid. Lelaki pun tak ada lagi orang mati syahid. Jadi wanita yang berada di sebelah tabik ini, ataupun mereka yang menonton secara live ataupun rekod nanti, percayalah jika anda wanita, andalah orang yang terbaik. Kerana jika anda mencontohi iaitu Sumayyah binti Khayyat, hebat, dapat menggoncangkan bumi, menggoncangkan dunia. Hebat dia. Apabila dia ni mati, tanya pula Yasir, tanya pula tok lelaki, bagaimana? Binimu mati dah, aku seksa. Nak masuk Islam ke tak? Nak keluar daripada Islam ke tak ni? Aku masih beriman kepada Rabbi Muhammad. Aku masih beriman. Kemudianlah kali dia pun bunuhnya Yasir. Dan anak dia Ammar. Anak dia Ammar ni, dia ambil selai. Kan? Nak puji lagi. Nak puji Tuhan Muhammad. Nak puji lagi. Sebelum kita meneruskan cerita Ammar bin Yasir ini, mari kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Sumayyah dan juga keluarga Yasir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita dengar lagu nasyid Sumayyah ni, dalam diri selembut sutra kau memiliki iman yang teguh, kau nyalakan obor agar dirimu bak lentara. Di belenggu jahiliyah kau tempuh dengan berani, walaupun jasadmu milik Tuhan tetapi hatimu milik Tuhan. Kita boleh faham ni. Walaupun hatimu milik Tuhan, walaupun jasad ni milik Tuhan dia, tetapi hati dia milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebatnya dia. Maka ketika mana dua orang ni mati, dia seksa pula Ammar bin Yasir. Seksa, menyebabkan tiba-tiba dalam keadaan dia tak tahan. Dia tak khabar. Maka dia kata, okey, kan nak beriman lagi dengan Tuhan Muhammad. Dia berkata, tak, aku tak beriman dah. Tapi mu kena lepas aku. Maka dilepaskanlah Ammar bin Yasir. Cerita dua orang itu mati dah. Maka dilepaskan Ammar bin Yasir. Kemudian dilepaskan Ammar bin Yasir ini, gegar gegak habis satu Mekah ni gegar habis. Sebabnya apa? Mereka mengatakan, mutak dolah Ammar bin Yasir. Maka ketika itu dia pun rasa sedih, rasa tak kena. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Ammar pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia menangis. Nangis dia, teriak dia. Dia kata, ya Rasulullah, aku minta maaf. Aku rasa bersalah sangat-sangat. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat khusus untuk Ammar bin Yasir.
Kata Allah di dalam surah At-Taubah, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim." Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah, kecuali orang-orang yang dipaksa melakukan kufur sedang hatinya tenang tenteram dengan iman. Akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka atas mereka tertimpa kemurkaan Allah dan mereka pula beroleh azab yang besar. Ayat ini nak rayakkan bahawasanya siapa dia kafir setelah dia ni beriman, tapi kekafiran dia beriman ini Allah akan murka. Allah akan murka. Kecuali orang yang mana dia setelah dia kafir ni, tapi hati dia tak terima. Hati dia masih lagi Islam. Hati dia masih lagi menerima Islam. Tetapi dia terpaksa kena buat. Maka setelah turunnya ayat ini, Ammar bin Yasir ni rasa tenang je hati dia. Maka ketika ni, panjanglah cerita kalau nak cerita tentang Ammar bin Yasir ni. Sebabnya dia mati pada umur lebih kurang dalam 90 lebih. Banyak cerita-cerita berkenaan dengan Ammar bin Yasir pula. Tapi saya nak bawa cerita keluarga ni, nak bawa sikit je tadi. Sebab lepas tadi, apa nama, daripada PPK, kuliah utama Kelantan, ni kata malam ni ada tahlil. Betul, ada tahlil. Jadi saya tak boleh memanjangkan kalam dia. Tapi saya sambung sikit lagi sebelum kita pergi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsah. Ubdi wa imra'atani wa Abu Bakar." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal Islam dan tidak ada bersamanya kecuali 5 orang hamba, 5 orang hamba lelaki dan 2 orang wanita dan Abu Bakar. Abu Bakar ni di antara orang yang pertama yang masuk Islam. Dia ni muda lagi, pemuda. Dan kalau yang paling kecil sekali yang masuk Islam, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia umur ketika tu ada yang kata 8 tahun, ada yang kata 10 tahun. Dan kalau hamba yang masuk Islam, yang mula-mula masuk Islam, iaitu Zaid bin Harithah. Dan Zaid bin Harithah akhir sekali menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa yang saya bawa pada malam ini adalah supaya kita ni dapat bawa diri kita. Adakah kita tanya diri kita, adakah ketika mana aku berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah aku orang yang kuat? Kalau tanya saya tarik diri dulu lagi lah. Boleh tentu lagi. Kita nak tahu diri kita lagu mana, kita tengok sambil kita. Nak mari masjid, kereta ada. Nak mari masjid, motor ada. Nak mari masjid, masjid dekat. Nak mari masjid, tak ada orang halal. Nak mari masjid, tak kena bayar. Boleh je mari masjid, anytime, di mana-mana, anytime, waktu bila-bila, anywhere, di mana-mana pun, boleh mari. Tetapi, kita tengok diri kita, boleh mari sama. Kita tanya diri kita. Ada orang yang mari masjid, mungkin sebab sayang dia. Ada orang yang mari masjid, mungkin sebab dia peceng. Ada orang yang mari masjid, sebab dia tak ada apa kerja rumah dia. Ada orang yang mari masjid, disebabkan isteri dia mari masjid. Ada orang yang mari masjid sebab suami dia mari masjid. Ada orang yang mari masjid, disebabkan dia ni jadi tok bila. Ada orang yang mari masjid, disebabkan dia ni kena jadi takimam. Ada orang yang mari masjid, disebabkan dia ni, macam saya sebab kuliah. Dan ada pelbagai mungkin yang menyebabkan kita mari masjid. Ketahuilah,
Walaupun rumah kita hanya beza sejengkal saja dengan masjid, belum tentu kita boleh mari masjid kalau Allah tak izinkan kita. Malam ini, apa kita boleh mari masjid hari ini? Kenapa kita boleh mari masjid? Sebab Allah izin saja. Kalau Allah tak izin, kita tak akan mari masjid. Walaupun siapa pun kita. Kita kena rasa syukur, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, kerana pilih aku menjadi tetamumu. Kita sebut sama-sama dah, ikut saya. Ya Allah, sebut deras sikit. Ya Allah, kami bersyukur kerana kau telah pilih kami menjadi tetamumu, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita kena rasa syukur. Sebabnya kata Nabi SAW, ketika mana kita berada di pada mahsyar, yang mana ketika itu kita berada dalam keadaan semua orang beratur gini, kita tak boleh pergi depan, tak boleh pergi belakang, tak boleh pergi kiri, tak boleh pergi kanan, matahari hanya sejengkal atas kepala. Ada manusia yang mana dia peluh sampai ke keting. Ada manusia dia peluh ni sampai ke lutut. Ada manusia dia peluh sampai ke pusat. Ada manusia dia peluh dia ni sebabkan matahari sejengkal atas kepala, peluh sampai ke hidung. Dan sekali dia lemas dalam peluh dia sendiri. Tetapi ada 7 golongan manusia yang mendapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. 7 golongan ini di antaranya mereka yang diberikan oleh Allah rezeki dapat hati dia ni mari masjid. Hati dia terikat dengan masjid. Bukan mudah nak terikat dengan masjid ni. Hati nak boleh ke mari masjid ni bukan mudah. Kalau Allah izinkan hati kita boleh mari masjid, bersyukurlah wahai sahabat. Bersyukurlah wahai muslimin muslimat. Bersyukurlah para jemaah. Bersyukurlah wahai mukminin dan mukminat. Kerana Allah pilih kita. Kalau Allah tak pilih kita, tak akan boleh mari. Dan ketika mana kita ni mendapat naungan arasy, insya-Allah kita teduh. InsyaAllah orang-orang yang mendapat naungan arasy Allah, Allah mudahkan hisab dia nanti. Allah mudahkan dia dapat minum air telaga Kautsar nanti. Allah mudahkan dia untuk melalui titian sirat nanti. Allah mudahkan dia untuk masuk syurga. Dan Allah mudahkan dia untuk naik. Sampailah ke syurga yang dipanggil Al-Firdaus Al-A'la. Firdaus, syurga Firdaus yang tertinggi. Kita kena rasa syukur. Rasa syukur sekiranya Allah pilih kita ni, kita kena rasa syukur. Kalau Allah tak pilih kita, kita tak akan berjaya. Kita hari ni, kebanyakan student-student saya tu tengok live saya Iqra. Saya buat live di TikTok almukhlisi.com pukul 5 pagi, 7 pagi, 3 petang, 10.30 malam. 4 kali ni mengajar Iqra. Dan kebanyakan mereka ni ada kalangan mu'allaf. Ada kalangan yang kita kata orang yang baru kembali kepada Islam. Mereka tidak memilih ketika berada di alam roh untuk pilih nak masuk, nak jadi bukan Islam. Dan kita semua di alam roh, kita tidak pernah kita rayak ke Allah, ya Allah pilihlah aku jadi orang Islam. Aku lahir nanti daripada rahim orang Islam. Dan orang bukan Islam tadi, dia tak rayak, ya Allah pilihlah aku lahir-lahir daripada rahim orang bukan Islam. Tak ada, kita tidak pilih. Bahkan kita tidak pernah rayak kepada Allah, ya Allah pilihlah aku menjadi masuk daripada rahim dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pilih. Tapi hari ini Allah pilih kita. Lahir-lahir daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahir-lahir pula akhir zaman, lahir-lahir pula menjadi orang Islam. Kita kena rasa syukur. Dan mintalah kalau kita mati nanti, matilah mati dalam Islam. Pagi ini seorang hamba Allah yang bagi saya orang ini sangat-sangat baik dalam hidup. Masa saya duduk mengaji di Tahfiz Pulau Condong dulu. Dia buka kedai. Kalau siapa kenal, nama dia Bukhari. Tak ada lah orang yang baik. Kecek pun ada tergetik-terening. Tak ada kecek pelik-pelik. Dan sentiasa bagi sedekah ke orang. Hari ni dia mati hari ni. Pagi Jumaat yang mulia. Dikemunikan tadi semaya
Nazah pukul ni. Kalau tak saya dia kok tak ada lagi. Mati hari Jumaat yang mulia. Orang-orang yang mati hari Jumaat adalah orang yang insya-Allah selamat di alam kubur. Jadi kita minta doa sama-sama dan saya doakan semoga ahli Jumaat Masjid Al-Hadi Al-Aziz ni, masjid di Berangin, dia panggil Berangin sini. Insya-Allah semua ni akan disolatkan jenazah di hadapan ini. Ni masjid Mukim kan? Di hadapan ini kita semua disolatkan jenazah oleh anak kita ataupun orang yang rapat dengan kita, dan kita disolatkan lebih daripada 500 umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doalah baik-baik, doalah sungguh-sungguh. Belum tentu kita ni tuan-tuan kita JK masjid, kita tu imam ke, kita tu bila ke, kita orang yang rapat tepi dengan masjid, belum tentu kita boleh mati. Kita solatkan jenazah di sini. Belum tentu. Tapi kalau Allah pilih kita, kita kena rasa syukur. Macam mana nak supaya Allah pilih kita? Jadikanlah hati kita doakan sentiasa supaya hati kita terikat nak mari masjid. Terikat nak mari masjid. Nak mari masjid. Semua nak ada perasaan untuk mari masjid. Jadi sekadar itu saja. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Jika ada peluang, ada rezeki kita bertemu lagi, insya-Allah kita sama-sama mendapat manfaat daripada masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara maghrib dan isya ini, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Boleh ikut saya. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.